Baik, kalau siaran dah jelas, jadi semua kena dengar apa yang akan kami bawakan untuk segmen ini. Penting sebenarnya kami bawakan kesedaran tentang membasmi wabak denggi. Setiap tahun, setiap bulan sebenarnya RTM tidak pernah putus-putus untuk memberikan pelbagai maklumat untuk meningkatkan lagi kesedaran bagaimana boleh kita basmi membantras denggi. Di studio pagi ini, terima kasih Dr. Nurhayati Mokhtar yang sudi bersama kami. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari sektor penyakit bawaan vektor unit kawalan denggi. Terima kasih Dr. Nurhayati kerana sudi bersama kami. Sebenarnya sebelum siaran tadi sempat kita berbual seketika. Sebenarnya kalau ikut statistik doktor denggi ini statistiknya yang terkorban lebih banyak daripada yang meninggal akibat COVID. Dari segi kematian, sehingga kini kita ada 84 kematian akibat denggi, tetapi COVID lebih banyaklah, ada 117. Kalau diambil setiap tahun, jumlahnya agak tinggi sebenarnya. Tinggi dari segi angka kematian. Contohnya tahun lepas kita ada 182 kematian, tahun sebelumnya 147 kematian. Jadi tahun ini diharapkan kematian itu tidaklah terlampau tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. 80 lebih sehingga bulan 84 kematian dari Januari sehingga 6 Jun baru setengah 2020. Tahun. Apa yang menyebabkan sukarnya untuk membantras wabak denggi ni doktor? Ada beberapa faktor utamalah yang kita boleh klasifikasikan sebagai faktor yang kita boleh kawal. Faktor yang kita tak boleh kawal. Pertama, faktor virus denggi. Virus denggi ini sendiri dia ada 4 jenis atau kita sebut sebagai 4 serotype. Jadi jika seseorang telah pun terkena jangkitan demam denggi dengan serotype 1 contohnya, dia masih lagi mempunyai potensi untuk mendapat jangkitan lain, jangkitan serotype 2, 3 dan 4. Dan jangkitan yang seterusnya itu akan lebih teruk. Itu adalah antara faktornya. Yang kedua, kita tidak tahu bila virus denggi ini berubah dalam komuniti. So, ada satu saat tertentu, satu ketika tertentu virusnya dia berubah daripada serotype 2 ke serotype 3, dan bila berlaku je perubahan serotype, pada waktu itu kes akan meningkat. Kerana apa? Kerana komuniti belum ada immunity terhadap serotype yang baru. So itu antara faktor yang menyebabkan kita sukar membendung penyakit demam denggi. Itu yang pertama dari segi virus. Yang kedua dari segi vektor ataupun pembawa, iaitu nyamuk Aedes ni. Nyamuk Aedes ni adalah satu vektor atau kita sebut pembawa yang sangat efisien. Kenapa saya sebut efisien? Pertama, katakan seekor nyamuk Aedes betina yang membawa virus denggi dalam badannya, dia akan mewariskan virus denggi itu melalui telur dia sehingga beberapa generasi. So bayangkan dalam 100 biji telur, dan telur ini menjadi nyamuk, dan dengan adanya bekas-bekas pembiakan yang kadang-kadang kita sendiri menyediakan, dia akan tersebarlah, virus ni akan menyebar dalam komuniti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi satu sifat yang unik nyamuk Aedes, di mana apabila dia bertelur, dia tidak bertelur sekaligus. Dia akan bertelur, kita sebut sebagai skip oviposition. Dia akan bertelur 20 biji, katakan 100 biji dia bertelur, dia akan bertelur 20 biji dalam bilik air, 20 biji di alas pasu bunga, 20 biji di parit. Jadi dia sangat bijak, dia sangat efisien, seperti yang saya sebut tadi, dia sangat pandai untuk memastikan kelangsungan generasi dia. Jadi kita pun sendiri mesti lebih bijak, mesti lebih cakna, mesti lebih prihatin untuk membentras denggi. Kalau kita bukan visual yang dikongsikan sebentar tadi, mungkin visual ini tidak berapa enak untuk dilihat kerana ia gambar sampah sarap. Tapi sebenarnya bagaimana kita kadang-kadang kita sendiri apa dengan situasi persekitaran, bekas polistiren makanan tu, bekas plastik makanan itu saja sudah mencukupi untuk menjadi kawasan pembiakan mereka, doktor. Betul. Kemudian satu senario yang sangat menyedihkan kita lihat waktu pandemik ni, waktu ada wabak pandemik COVID ni, memang bagus semua orang pakai mask. Tapi mask itu dibuang merata-rata, terutamanya mask yang jenis N95. Dia keras dan dia menakung air, dan ini gambarnya. Jadi petugas-petugas kesihatan kita di lapangan banyak menjumpai mask jenis N95 dibuang, dan memang menjadi punca jangkitan. Sebenarnya kita juga baru bawakan perbincangan tentang melupuskan topeng pemuka mask
kemas anda tu dengan cara yang lebih baik. Sebenarnya ia hanya general waste dan boleh dibuang dalam tong sampah saja, tapi ada juga yang tidak bertanggungjawab untuk dengan membuangnya merata-rata. Dalam situasi ini, doktor, yang kita boleh kawal kebersihan diri sendiri, kebersihan kawasan perumahan, bagi sekiranya bagi mereka tinggal berjiran, jiran sudah lama tidak ada dan tidak dapat dihubungi. Apakah kuasa yang kita ada untuk mengambil tindakan supaya apa yang berlaku di kawasan rumah mereka itu tidak menjangkit, tidak memberi impak yang negatif kepada kita? Jadi soalan Zaliha tadi sangat relevan. Ya, banyak kawasan-kawasan yang kita dapati wabak denggi, tetapi bukannya kawasan perumahan di situ yang tidak menjaga kebersihan. Rumah ditinggalkan, pemiliknya mungkin keluar negeri ataupun keluar daerah, tinggalkan rumah yang lama dan adanya banyak barang-barang lusuh di sekitar rumah. Dan itu menjadi punca jangkitan kepada jiran bersebelahan, jiran berhampiran. Okey, jika ada keadaan berikut berlaku, apa yang boleh dilakukan adalah boleh hubungi pihak berkuasa tempatan di tempat masing-masing, ataupun pejabat kesihatan daerah, laporkan keadaan tersebut. Jadi mungkin kami akan datang lakukan pemeriksaan dan tindakan yang sepatutnya lah, mungkin pecah rumah dan sebagainya boleh dilaksanakan jika untuk benar memastikan jangkitan tadahan itu tidak ada. Betul. Mungkin di dalam rumah, contohnya lubang mangkuk tandas, di pam tandas, di kolah air ada banyak pembiakan. Terutamanya jika ada kes denggi dicatatkan di kawasan tersebut. Benar. Untuk pihak mereka yang terlibat dalam tapak pembinaan, memang setiap kali kita bicarakan isu ini, memang mereka antara menjadi penyumbang utama berlakunya situasi ini. Apakah masyarakat juga boleh tampil untuk memastikan sekiranya ada berlaku jangkitan tersebut, kita boleh masuk campur? Boleh, jika disyaki tapak pembinaan yang berhampiran dengan rumah, dengan premis atau kediaman itu adalah disyaki sebagai punca pembiakan, boleh juga melaporkan ke pejabat kesihatan daerah ataupun pihak berkuasa tempatan. Walau bagaimanapun, untuk makluman Zaliha, di tapak pembinaan sebenarnya telah ada pihak yang berwajib. Kita bersama dengan KKR, Kementerian Kerja Raya, yang mana mereka juga adalah salah satu ahli jawatan kuasa pasukan petugas khas denggi peringkat kementerian. Memang memberi tumpuan terhadap tapak binaan bersama dengan CIDB, bersama dengan OSH. Mereka memang mengambil berat isu tapak pembinaan. So kalau kita lihat zaman dahulu, 10-20 tahun dahulu, tapak pembinaan memang menjadi punca pembiakan, tapi sekarang tidak lagi lah. Walau bagaimanapun, jika disyaki, boleh buat laporan. Baik, terima kasih doktor kerana sedia bersama kami pagi ini. Kalau boleh sebenarnya kita ingin juga bawakan soalan daripada para penonton. Bagaimana pula dengan yang kita boleh kawal, yang kita tidak boleh kawal, dari segi apa yang kita tidak boleh kawal? Apakah ini juga dapat kita lihat boleh dilaraskan kepada di bawah tindakan kita? Faktor-faktor yang saya sebut tadi yang sukar dikawal tadi, sebenarnya boleh dikawal dengan cara pencegahan tidak adanya tempat pembiakan di persekitaran. Itu sahaja formula dia. Kerana apa? Kerana jika ada satu-satu kes demam denggi dilaporkan dari satu-satu lokaliti, bermakna adanya pembiakan di sekitarnya. 200 meter. Kerana jarak terbang nyamuk Aedes tidak jauh. Dia tak terbang jauh. Dia hanya terbang dalam jarak 200 meter saja. Itu pun dalam keadaan perut dia tak ada darah. Kalau dia baru menghisap darah, perutnya besar, perutnya berat, jarak terbang dia lebih pendek, dalam 50-30 meter. Jadi formula dia senang saja. Kalau adanya kes denggi yang dilaporkan dari kediaman kita ataupun dari kejiranan, bermakna adanya pembiakan di sekitar. So apa yang perlu kita lakukan? Cari, periksa, musnahkan tempat pembiakan. Dia pasti ada, dia tak akan terbang jauh. Mungkin ada yang akan barangkali melihat ini sebagai satu yang lucu bila mana kita dengar nyamuk naik lift. Tapi sebenarnya itu situasinya sebab doktor sebut mereka tidak boleh terbang jauh. Jadi daripada tingkat 1 mungkin masuk lift, keluar tingkat 2. Jadi sebab itu sedikit demi sedikit mereka bergerak dan ini merupakan membantu kepada penularan. Nyamuk sebenarnya tidak hanya naik lift, dia pun boleh naik kenderaan. Contohnya trend yang kita lihat sebelum ini, selepas hari raya kes akan meningkat. Itu salah satu hipotesis yang kami buat adalah
Nyamuk juga boleh masuk ke dalam kenderaan awam atau kenderaan kita, pulang ke kampung dan memberi jangkitan kepada kawasan yang sebelumnya tidak pernah ada wabak denggi. Dan setakat ini setelah beberapa hari kita menyambut Lebaran, apakah ada sebarang peningkatan yang direkodkan? Itu yang saya ingin tekankan. Kalau kita ikut trend-trend sebelum ini, selepas raya kes akan meningkat dengan sangat mendadak. Sama juga seperti tahun-tahun lepas dan sama juga seperti tahun lepas. Dari kita pulang ke kampung, kita membawa virus demam denggi dalam badan kita. Maksudnya ada satu istilah yang disebut sebagai asymptomatic. Maksudnya kita tidak ada simptom, tapi kita sebenarnya ada virus dalam badan kita. Kita pulang ke kampung, contohnya, di kampung kita tak pernah ada wabak denggi. Nyamuk di situ, ada nyamuk Aedes, menghisap darah orang yang di dalam badan dia ada denggi dan menggigit 4 hingga 5 orang yang lain. Maka terjadilah wabak denggi di satu kawasan yang tak pernah ada denggi. Jadi sebagai carrier, pembawa juga? Sebagai pembawa juga ada. Sebab itu, jika seseorang telah disahkan sebagai demam denggi, apa yang perlu mereka buat adalah mereka pun perlu membuat berkurung perintah kawalan pergerakan dikenakan. Kerana apa? Jika mereka bergerak berleluasa, nyamuk akan menggigit dan akhirnya akan menyebarkan pada orang lain. So salah satu caranya adalah dengan memakai repellent. Di kawasan-kawasan yang hotspot, yang disering mempunyai wabak denggi, pakai repellent supaya nyamuk yang mungkin membawa nyamuk yang infektif yang membawa virus tu tidak menggigit. Jadi banyak sebenarnya faktor yang boleh dikawal, doktor, Dan bagi kesimpulan kepada para penonton, langkah berjaga-jaga terutama dalam situasi pandemik seperti ini. Akhir kata saya adalah mewakili KKM. Sementara kita akan memasuki fasa PKPP yang akan bermula esok. Maksudnya lebih banyak sektor akan dibuka, lebih banyak aktiviti sosial akan dilakukan. Saya menasihatkan semua orang melakukan persediaan kerana kita takutkan bila aktiviti sosial makin meluas, contohnya semua orang akan pergi ke sekolah, akan masuk ke pejabat, akan pergi ke rumah-rumah ibadah, akan melancong. So apa yang kita risaukan sekarang ini adalah tempat-tempat yang lama telah dibiarkan, telah menjadi sarang pembiakan Aedes. Dan bila kita keluar ke situ, mereka dah lama tak makan darah, mereka akan menggigit dan menyebabkan kes denggi meningkat. Itu yang kami risaukan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Contohnya di sekolah, saya sebab sekolah dekat di hati, anak-anak masa kecil. Kita tak mahu anak-anak kita mendapat jangkitan demam denggi di sekolah. Jadi sejurus sebelum kanak-kanak memasuki kelas ataupun warga sekolah memasuki kelas, lakukan semburan aerosol. Lakukan semburan aerosol. Kemudian lakukan lavasiding, meletakkan bahan pembunuh jentik-jentik supaya kita dapat pastikan tempat kerja, institusi, sekolah kita selamatlah. Baik, terima kasih doktor. Itu peringatan yang sangat penting untuk kita yang akan kembali ke dalam industri selepas ini. Terima kasih sekali lagi doktor kerana bersama kami. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.